GIS Holdings Labuan terdiri membawakan dengan pembukaan kilang roti Ikhwan. Jumaat Berkat di Bumi Australia, wadah berkhidmat kepada masyarakat. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum, bersama saya Suhaimi Yunus dan saya Bayi Hakim Muhammad Nur dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Orang mukmin itu dia tetap dapat memperkatakan identiti dan prinsip hidup walaupun di dalam keadaan apa sekalipun. Kekuatan hatinya dengan Allah mampu menjadi magnet untuk menarik hati-hati manusia kembali kepada Allah. Pada 11 hari bulan Januari 2020, Restoran Ikhwan Bukit Bintang telah menerima kunjungan tetamu dari Tunisia iaitu Dr. Bashir bersama isterinya untuk bertemu Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Foten kerana baginya GIS Holdings sangat memberi kekuatan kepadanya. Dr. Bashir berketurunan Arab Tunisia pertama kali bertemu Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Foten, CEO GIS Holdings sewaktu delegasi Islamic Channel yang terlibat dengan KL Summit 2019 datang ke Restoran Ikhwan Bukit Bintang pada 20 hari bulan Disember 2019. Beliaulah yang mengalirkan air mata tatkala ditayangkan profil GIS Holdings kerana terharu adanya satu komuniti yang benar-benar ingin melaksanakan cara hidup Islam di dalam seluruh aspek kehidupan. Pertemuan bersama Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Foten petang itu baginya sangat bermakna. Apa yang penting bagi Dr. Bashir dan isteri ialah setiap yang diperkatakan oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Foten ialah mengungkai bagaimana untuk membaiki diri dan membaiki keluarga yang mesti bermula dari memperbaiki sembahyang, juga bagaimana pentingnya memperbaiki sistem pendidikan. Dr. Bashir dan isteri akui umat Islam secara keseluruhannya sudah hilang arah dan punca untuk menyelesaikan masalah. Kerana itu berlaku pelbagai masalah yang kronik dalam masyarakat umat Islam sendiri, khususnya bila sistem pendidikan yang sepatutnya bermula dari mengenal Allah tidak dipraktikan. Dr. Bashir juga mengambil kesempatan untuk menghubungi anaknya yang berada di Oman untuk bercakap melalui telefon bimbit dengan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Foten. Di akhir perbualan, Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Foten telah memaklumkan bahawa GIS Holdings akan terlibat dengan satu festival nasyid di Maghribi. Lantas Dr. Bashir mempelawak untuk datang juga ke Tunisia, yang mana beliau boleh menghubungkan syarikat GIS Holdings dengan Kementerian Kebudayaan Tunisia. Majlis diakhiri dengan jamuan makan malam. Atas hasrat yang berbahagia Tuan Hazani Muhammad selaku pengarah Zon Cawangan Selatan untuk memperkemaskan, mengindahkan dan mewibawakan lagi Ikhwan Rizal Air Bintan. Pada 17 Januari baru-baru ini telah diadakan satu operasi gotong royong besar-besaran di sini. Gotong royong tersebut telah diketuai oleh 3 orang wakil remaja pembela umang yang mana mereka ialah antara peserta ekspedisi kembara jelajah Malaysia, Singapura, Thailand siri kedua. Mereka telah dihantar ke Ikhwan Resort Air Bintan oleh pengerusi Lembaga Penasihat GIS Holdings yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk sama-sama membantu pengarah Zon Johor 2. Yang berbahagia Tuan Hazani Muhammad bagi membangunkan, mengindahkan dan mewibawakan Ikhwan Resort Air Bintan. Pelbagai kekemasan dilakukan di antaranya membersihkan lereng jalan utama dengan mencabut dan memotong rumput yang panjang dan membakar sampah-sampah serta membuat kekemasan kawasan kolam ikan air tawar dan di sekitar lereng kolam tersebut. Setiap yang terlibat dalam aktiviti itu telah diajak untuk merasakan pentingnya menjaga kebersihan kerana Allah sukakan keindahan dan meniatkan agar hati juga turut dibersihkan dari sifat mazmumah. Yang berbahagia Tuan Hazani sangat menekankan supaya sentiasa perkemaskan dan mewibawakan lagi sehingga ke tahap 5 bintang di seluruh kawasan Ikhwan Resort Air Bintan kerana masyarakat semakin mengenali GIS Holdings dan mereka merasakan GIS Holdings adalah model syarikat perniagaan Islam yang indah dan berwibawa. Semoga sistem hidup Islam yang indah yang sedang diamalkan di sini akan menjadi contoh kepada masyarakat yang hadir ke Ikhwan Resort Air Bintan hingga setiap yang melihat terhubung hatinya dengan Allah dan juga Rasul. Pada 16 Januari 2020, Ikhwan Delight Tumpat telah menjadi pilihan selama 23 orang AJK Masjid Ismaili untuk mengadakan majlis tahlil serta doa selamat. Para tetamu telah dihidangkan dengan hidangan nasi Arab yang telah ditaja oleh seorang wanita yang baru sahaja kematian suami. Rombongan tersebut diketuai oleh Imam Muda Ustaz Muhammad Syafiq Muhammad Zabidi dan juga Imam Rawatib Ustaz Muhammad Badrul Abdul Rahim. Mereka telah disambut oleh staf Ikhwan Delight Tumpat dan memulakan tahlil serta doa selamat yang dipimpin oleh Imam Rawatib.
Di atas panduan oleh Yang Berbahagia Tuan Nik Hishamuddin, para tetamu turut diraikan dengan persembahan nasyid oleh anak-anak pelajar dari SIIIGK dan tayangan profil GISB Holdings. Atas panduan dari Yang Berbahagia Tuan Nik Hishamuddin, para tetamu kelihatan sangat terhibur dan itulah yang menjadi tarikan di dalam hati mereka kerana lirik lagu yang disampaikan sangat menyentuh hati mereka. Selesai saja persembahan, Imam Rawatib tiba-tiba meluru ke hadapan untuk bersalaman dengan anak-anak dan mengajak mereka bergambar. Kemudian barulah para tetamu yang lain bergambar bersama, bahkan ada yang menghulurkan hadiah kepada anak-anak. Majlis diakhiri dengan pemberian cenderahati berupa produk Ikhwan, antaranya kopi Ikhwan, donat Ikhwan dan lain-lain. Dalam respon yang diberikan, Imam Rawatib menyatakan sangat terhibur dengan layanan serta hiburan Islam dan katanya rasa nasi Arab sangat sedap dan bertaraf hotel. Imam itu juga mengatakan jika ada program masjid, mereka akan menjemput untuk membuat persembahan. Hasil maklumat yang diterima juga mengatakan bahawa ahli jawatan kuasa yang hadir pada malam itu juga telah menularkan di grup aplikasi WhatsApp berkaitan layanan mesra yang diterima di Ikhwan Delight Tumpat. Moga kami dapat meningkatkan lagi dan mewibawakan lagi setiap khidmat untuk lebih terserlah lagi syiar Islam di negeri Kelantan khususnya. Kilang roti Ikhwan yang baru di Kompleks Lazenda Warehouse Patau-Patau Pulau Labuan sudah mula beroperasi sejak 2 bulan yang lalu. Ianya diusahakan dengan panduan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortune bagi menyelesaikan tuntutan fardu kifayah di samping menghibur pelanggan dengan memenuhi permintaan produk roti Ikhwan yang semakin meningkat. Bangunan kilang yang baru ini lebih besar dan berwibawa, terletak di tepi jalan utama menuju pusat bandar. Kerja-kerja baik pulih dan pengemasan telah memakan belanja sebanyak RM50,000 Malaysia. Bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat, bekeri dan kilang roti Ikhwan Labuan dibenarkan mengambil pekerja awam dengan syarat utama dilihat juga soal pembangunan insaniahnya, terutama solat, berakhlak dan bersedia untuk dididik. Setakat ini seramai 6 orang pekerja terdiri dari para remaja penduduk Pulau Labuan sedang berkhidmat di sini. Mereka mengakui terhibur dengan suasana kerja yang menekankan solat 5 waktu, menutup aurat dan menjaga batasan syariat dalam pergaulan. Dengan penampilan produk bekeri dan kilang roti Ikhwan di seluruh pelusuk Pulau Labuan, masyarakat memberi respon yang sangat positif. Ianya dapat dikesan pada peningkatan jualan di semua pasaraya dan kedai yang telah dipasarkan produk berkenaan. Manakala di bekeri Ikhwan yang terletak di Ujana Kewangan, suasana yang menarik berlaku hampir setiap hari bila mana para pelanggan berdatangan masuk ke bekeri Ikhwan bagi mendapatkan produk bekeri yang baru dihasilkan. Hasilan produk yang masih panas, rasanya segar dan sedap menjadi tarikan utama, ditambah pula dengan aroma produk roti yang sedang dibakar dapat dihidu oleh para pengunjung kompleks tersebut. Alhamdulillah, prestasi bekeri dan kilang roti Ikhwan semakin mendapat tempat di mata masyarakat sehingga para pemilik beberapa pasaraya terkenal milik bukan Islam juga turut meminta untuk memasarkan produk roti dan bekeri Ikhwan. Ini adalah suatu yang luar biasa kerana pada awalnya agak keberatan untuk memasarkan produk Ikhwan, namun akhirnya akur dengan permintaan dan pertanyaan masyarakat untuk mendapatkan roti Ikhwan. Kini rak-rak jualan roti di pasaraya-pasaraya tersebut telah didominasi oleh roti Ikhwan. Ini menepati kata-kata dan doa Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, Pengerusi Eksekutif GISB Holdings suatu ketika dahulu, nanti roti Ikhwan yang akan kuasai pasaran produk bekeri di Pulau Labuan. Alhamdulillah, pada masa ini jualan keseluruhan produk roti Ikhwan Labuan telah mencecah purata RM5,000 Malaysia sehari menggunakan 12 guni tepung dengan jumlah jualan bulanan sebanyak RM150,000 Malaysia. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah dengan panduan berterusan daripada Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortune, GISB Holdings semakin dilihat berwibawa dan sangat memberi manfaat kepada masyarakat berbilang bangsa dan agama di Pulau Labuan. Pada 1 Januari 2020, telah kembalinya ke rahmatullah seorang staf remaja GISB Holdings Zon Tengah iaitu Muhammad Adib Muhammad Shah, 24 tahun akibat kemalangan jalan raya. Pemergian beliau sangat dicemburui. Orang yang terakhir beliau temui dan bersalaman sebelum perginya menghadap ilahi ialah Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortune di Kuala Lumpur International Airport. Adib seorang remaja yang berpewatakan mesra dan sangat taat dengan tugasan hariannya di Ikhwan Cafe Subang pada waktu pagi
serta menguruskan penghantaran untuk Masyrik Fried Chicken dan juga membantu operasi sistem di Ikhwan Mat Subang. Majlis Pengkebumian Allahyarham Adib di Tanah Perkuburan Bandar Country Homes turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings merangkap pengarah GISB Holdings Zon Tengah iaitu Yang Hormat Dato' Loman Hakim Forten dari mula hinggalah selesai. Sewaktu Majlis Pengkebumian, Yang Hormat Dato' Loman Hakim Forten berkata pada seorang remaja bernama Junullah, "Jun, sahabat kita dah tak ada. Semoga kami semua direzekikan kematian yang selamat menemui Tuhan Pencipta dengan berjaya membawa diri sebagai hamba kepadanya." Al-Fatihah. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Thailand. Assalamualaikum, Sawadee-khap. Bersama saya Muhammad Ghalib Muhammad Adam di dalam Ikhwan News Thailand. 11 Januari merupakan Hari Kanak-kanak yang disambut hampir di setiap wilayah di Thailand. GISB Thailand antara yang jemput dan diberi kepercayaan bagi mengisi dan turut sama di dalam perayaan tersebut. Kita ikuti berita yang disediakan. Pada 11 hari bulan Januari baru-baru ini, Islam Patana School di bawah GISB Holding Phuket telah dijemput untuk mengisi ruangan pentas di Majlis Hari Kanak-kanak yang dianjurkan oleh tentera Thailand. Majlis ini dibuat pada setiap tahun sempena Hari Kanak-kanak. Dikarenakan tentera Thailand sering membeli produk bakery Ikhwan dan sangat mengenali GISB Holding Phuket, mereka telah menjemput Islam Patana School untuk turut serta mengisi ruangan pentas. Ruangan pentas telah diisi dengan tarian sufi dan persembahan nasyid. Majlis ini juga membuat tempahan dari bakery Ikhwan sebanyak 600 biji donat untuk diberikan kepada kanak-kanak yang hadir di majlis tersebut. Semoga kami dapat menghayati apa yang disampaikan dan masyarakat terhibur dan tersentuh hati dengan persembahan yang telah disampaikan. Di Bangkok pula, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam mengetuai GISB Bangkok menghadiri program Hari Kanak-kanak yang diadakan di Thai Japan Stadium, Bangkok. Program melibatkan pelbagai agama seperti Islam, Buddha dan Kristian. GISB Bangkok turut dilibatkan sama bagi lebih menghidupkan dan menampakkan Islam yang indah di gerai pameran Islam. Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam turut dijemput ke bilik VIP sebagai wakil agama Islam bersama Timbalan Gubernur Bangkok dan wakil-wakil agama yang lain. Selesai saja Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam berucap, terus disokong dan disambung oleh wakil-wakil agama yang turut berada di situ. Mereka mengatakan bagaimana GISB sangat mengutamakan pembangunan insaniah para remaja serta mempunyai ekonomi seperti restoran dan bakery di 5 wilayah di Thailand. Ada pertanian, penternakan dan lain-lain. Antara VIP yang turut hadir ialah Kriang Yok Sut Lapang, Timbalan Gubernur Bangkok, Prak Mahachancai, Ketua sebuah Wat Buddha, Dr. Bishop Joseph Surabhon, Wakil Agama Kristian Bang Hain, Miss Chan Pen Chitviwat, Pengarah Pejabat Kawalan Dadah Bangkok, dan Encik Mustafa, Pengarah Thai Japan Stadium, juga pengarah program tersebut. RPU Bangkok turut dilibatkan dengan paluan kompang setelah selesai ucapan Mr. Kriang, menampakkan syiar Islam di tengah-tengah suasana masyarakat di situ. RPU Bangkok juga diminta untuk menyediakan makanan iaitu nasi dan telur untuk 1,500 orang di program tersebut. Hasil dari program tersebut, wakil-wakil agama yang datang sangat ingin mendekati dan ingin datang melihat ke tempat GISB Holding. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana GISB Holding membina remaja. Wakil Buddha tersebut dilihat sangat berminat tentang aktiviti memanah dan ingin membawa remaja Buddha dari wat beliau. Miss Chan Pen pula setelah mengenali Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam dan GISB, sangat ingin bertemu dan berbincang lagi tentang bagaimana hendak memulihkan dan menyelesaikan masalah dadah, terutamanya di kawasan utara Bangkok. Semoga syiar Islam yang dipamerkan ini dapat melihatkan Islam yang indah dan diampunkan segala dosa-dosa kami. Sekian berita dari Ikhwan News Thailand. Kita kembali ke studio utama. Kita beralih ke berita antarabangsa. Pada 11 Januari 2020, bumi Singapura telah didatangi oleh satu rombongan tetamu dari Jabatan Kesihatan GISB Holdings yang dalam rangka lawatan ke Zon Johor 1 untuk program
CSR iaitu tanggungjawab sosial oleh syarikat korporat selama 2 hari di sana. Rombongan seramai 6 orang terdiri dari yang berbahagia Tuan Hamzah Othman selaku Timbalan Pengarah Zon Perak 1, Encik Wan Rozailan selaku Setiausaha Zon Perak 1, Encik Dr. Kolonel Yusof dan 3 remaja sampai pada malam tersebut ke Mihrimah Restoran untuk makan malam. Kemudian mereka bermalam di penthouse GIS Building Singapura yang terletak tidak jauh dari Mihrimah Restoran. Keesokan harinya rombongan dibawa menziarahi makam Syekh Habib Noor di Palmer Road, Singapura untuk mengambil sebanyaknya keberkatan. Syekh Habib Noor ialah seorang wali besar yang terkenal di Singapura suatu ketika dahulu dan makamnya sentiasa diziarahi ramai pengunjung untuk mengambil berkat. Bukan sahaja pengunjung dari Singapura, malah dari Indonesia dan Malaysia juga turut hadir. Ketika perjalanan keluar dari makam, rombongan terserempak dengan seorang yang berminat dengan kopiah ikhwan. Maka rombongan bertukar nombor telefon untuk melanjutkan silaturahim. Rombongan seterusnya menziarahi makam Syekh Ahmad Ataullah Effendi yang terletak di Masjid Temenggung, Teluk Belangah yang masih lagi tanah milik kerajaan negeri Johor. Syekh Ahmad Ataullah Effendi ialah duta kerajaan Uthmaniyah dari Turki. Beliau dikatakan wafat akibat kemalangan pada 11 November 1903, iaitu pada usia beliau 38 tahun ketika itu. Beliau dimakamkan bersebelahan dengan makam kerabat diraja Johor sebagai tanda hormat kepadanya. Selesai ziarah, rombongan makan tengah hari di Mihrimah Restoran disusuli penyampaian cenderahati sebelum rombongan meneruskan perjalanan semula ke Malaysia. Sehubungan dengan itu, Zon Singapura telah pun membeli alat pengesan gula dalam darah dan alat pengesan tekanan dalam darah demi untuk menyahut hasrat pemimpin agar sentiasa menjaga kesihatan lahir, lebih-lebih lagi kesihatan roh. Moga-moga tetamu yang datang membawa sebanyaknya rahmat dan berkat dan perginya mereka sebagai penghapusan dosa buat kami semua. Alhamdulillah atas keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikhwan Cafe Perth untuk pertama kalinya melancarkan Lunchbox Jumaat Berkat atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Agihan Lunchbox oleh tim RPU Perth. Seramai 4 orang telah ke lokasi yang dipilih bagi agihan di sekitar Bandaraya Perth juga Masjid Perth selepas selesai solat Jumaat. RPU berpeluang bertemu dengan Imam Masjid Perth, Imam Syakib dan atas izin beliau juga, agihan Lunchbox Berkat telah dibuat di dalam kawasan masjid dan diberi kepada petugas kebersihan dan ahli jemaah masjid. Menu yang disediakan adalah nasi goreng Cina dan telur mata, ayam goreng dan sepotong buah. Moga dengan doa yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin selaku pengarah Zon GISB Holding Australia Barat, kami menjadi manusia yang sangat bersyukur dengan rezeki yang Allah beri dan dapat menjadi manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Untuk berita seterusnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Fidaudin dalam Ikhwan News Indonesia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Hal ini sangat ditekankan oleh Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah kepada para staf GISB Holdings dan beliau juga memberikan contoh dalam melaksanakannya. Bukan hanya beliau memikirkan tentang keselamatan staf GISB sendiri, tetapi beliau juga memikirkan keselamatan masyarakat di sekitar. Bencana banjir dan tanah longsor telah terjadi di kawasan Bogor, tidak jauh dari Babakan Madang, tempat terletaknya Bandar Ikhwan Sentul. Selain meminta tim kepimpinan GISB mengatur menyerahkan bantuan ke sana, tapi Yang Berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah sendiri melepas rombongan yang pergi untuk memberikan bantuan pada 5 Januari 2020 dini hari setelah sembahyang subuh. Mari saksikan laporan khas berikut ini. Awal tahun 2020 pada awal bulan Januari, Indonesia dikejutkan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor atau tanah runtuh yang menerpa wilayah sekitar Jakarta, Bekasi dan beberapa kawasan lagi di Jawa Barat termasuk Bogor dan sekitarnya. Bencana ini terjadi disebabkan oleh volume hujan yang tinggi. Menurut kajian Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, curah hujan yang terjadi pada awal tahun ini adalah curah hujan paling ekstrim sepanjang sejarah dengan nilai tertinggi sejak adanya pencatatan curah hujan sejak tahun 1866 silam. Sehingga sebaran curah hujan ini menimbulkan banjir yang lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan yang pernah berlaku sebelumnya.
Di Bogor, bencana terjadi di kawasan yang jaraknya sekitar 55 km dari Bandar Ikhwan Sentul. Bencana tersebut telah merusakkan 28 kecamatan dan 128 desa. Atas panduan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, kegiatan Jumaat Berkat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada minggu kedua di bulan Januari 2020 difokuskan untuk membantu mangsa banjir tersebut. Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah dan dengan keberkatan Rasulullah, hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2020, jam 5 pagi, remaja pembela ummah bekerjasama dengan Yayasan Global Ikhwan Indonesia akan bergerak menuju lokasi bencana. Rombongan disertai 35 orang dan 7 buah kendaraan. Mari bersama kita menuju ke lokasi. Alhamdulillah, saat ini kami sudah sampai di puncak gunung, tempat di mana berlakunya tanah longsor dan banjir berlaku. Kita boleh lihat di sebelah kanan dan bawah, itu memang sangat nampaklah ketara bahwa tanah ini longsor dan jalan pun masyarakat sangat-sangat susah untuk menuju ke lokasi rumah mereka. Alhamdulillah kami saat ini dengan 7 kendaraan boleh lepas semuanya dengan dibantu oleh tenaga-tenaga masyarakat. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan dan ini baru setengah perjalanan. Penyerahan bantuan dilaksanakan di 3 pos komando atau posko. Yang pertama adalah posko MUI di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya. Yang kedua posko Kampung Pasir Madang, Desa Pasir Madang. Dan yang terakhir adalah posko di Kampung Cipatat, Desa Kirapandak, Kecamatan Sukajaya. Alhamdulillah saat ini kami sudah berada dan sudah sampai di tempat di mana berlakunya bencana banjir dan tanah longsor di Desa Pasir Madang, Sukajaya, Bogor. Bencana banjir dan tanah longsor yang telah mengakibatkan 766 unit rumah rusak dan 4.164 warga mengungsi. Korban jiwa sampai saat ini mencapai 16 orang yang meninggal dunia dan 4 orang hilang. Ini adalah balai desa di mana pihak pemerintah di sini bersetuju untuk diadakannya penyerahan bantuan kepada mangsa banjir di sini. Bantuan yang diberikan kepada para mangsa banjir terdiri dari makanan siap saji, seperti nasi box banyak 500 box, roti dan air mineral, juga paket barang keperluan asas yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, teh dan lain-lain. Tenaga medis dari klinik Ikhwan juga memberikan pengobatan gratis kepada para pengungsi di sini. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, mereka mendapatkan obat-obatan yang sesuai dengan sakit yang dialami. Atas panduan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, di sini tim remaja pembela ummah dan Yayasan Global Ikhwan bukan saja memberikan bantuan secara lahiriah, tetapi turut memberikan siraman rohaniah yang menghiburkan dan menyuburkan jiwa para mangsa banjir melalui pemberian motivasi dan lantunan nasyid, sehingga dengan ujian bencana ini mendekatkan mereka kepada Tuhan, semakin sabar dan redha atas ketentuan Tuhan. Para pengungsi menyatakan banyak menerima bantuan secara lahiriah, tetapi tidak ada yang memberikan pengisian rohani yang mereka rasakan sangat diperlukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi bapak-bapak dari Yayasan Global Ikhwan yang sudah membantu warga Sukajaya, warga Kecamatan Sukajaya yang sedang terkena musibah. Mudah-mudahan bantuannya menjadi amal ibadah dan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Kami ucapkan terima kasih atas berpartisipasinya sehingga warga kami yang sakit bisa berobat, juga untuk sembako juga ada bantuan. Kami ucapkan terima kasih. Kita mengharapkan agar semua yang menjadi mangsa bencana ini selamat, baik yang meninggal dunia, mati dalam keadaan selamat, dan yang hidup diselamatkan dengan mendapatkan hati yang selamat, dan hidup ke depannya lebih dekat dengan Tuhan. Semoga kejadian ini dapat menjadi iktibar pada kita semua, menjadikan kita semakin takut kepada Tuhan yang boleh membuat apa sahaja, dan semakin banyak berbuat kebaikan untuk manusia. Pada pergantian tahun 2020 ini, banjir melanda di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Kejadian banjir ini berdekatan dengan lokasi Bekris atau Bakery Islam yang terletak di Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Banjir ini begitu besar dan banyak masyarakat yang menjadi korban dengan kerusakan dan kehilangan harta benda mereka. Alhamdulillah musibah banjir ini tidak sampai menyebabkan korban jiwa.
Untuk itu, atas panduan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, tim program Jumaat Berkat Zon Jawa 2 telah membantu menghiburkan para korban banjir dengan berbagi 201 nasi boks dan air mineral. 3 lokasi yang didatangi adalah 3 buah kampung yang kurang tersentuh bantuan, bahkan ada lokasi yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Di Kampung Kebun Kelapa, pihak GISB diterima oleh Bapak Hendi, Ketua RW, dan Bapak Haji Maman, tokoh masyarakat di sana. Bapak Maman mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Yayasan Global Ikhwan. Semoga yayasan semakin berkembang dan bertambah berkah. Atas arahan Bapak Hendi dan dibantu oleh tim Bintara Pembina Desa, kami mengunjungi lokasi kedua, lokasi yang terparah akibat banjir, yaitu di Kampung Ciburial. Kampung ini belum tersentuh bantuan sama sekali. Bantuan diserahkan ke posko atau pos komando banjir yang ada di sana. Bapak Joji, salah seorang korban banjir, mengatakan dirinya pasrah atas musibah-musibah yang menimpanya. Sudah suratan nasibnya. Bersyukur beliau dan keluarganya selamat. Korban lainnya, Bapak Ipat, merasa sedih dengan musibah ini. Masyarakat merasa terhibur dan berterima kasih karena GISB memperhatikan kondisi mereka. Di lokasi banjir terakhir di Kampung Cempaka Cimareme, tim GISB diterima oleh Bapak Wahyu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Haq, di mana masjidnya dijadikan posko bantuan banjir. Beliau berterima kasih atas perhatian dan pemberian bantuan ini. Semoga seluruh masyarakat mendapat Tuhan dan apa yang dilakukan ini dinilai sebagai usaha untuk mendapatkan pandangan belas kasih Tuhan supaya sudi menganugerahkan kami takwa. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tanggal 9 Januari 2020, yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah telah meresmikan premis Ikhwan Bakery dan tambahan bilik hotel Ikhwan di Wonosobo. Lokasi premis tersebut terletak bersebelahan dengan premis GH Corner. Ikhwan Bakery berada di lantai pertama, sedangkan tambahan 5 bilik hotel Ikhwan berada di lantai 3, sehingga total seluruh bilik hotel Ikhwan berjumlah 16 bilik. Peresmian dilaksanakan dengan acara pengguntingan pita, penandatanganan plakat dan pemotongan kek serta doa. Kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama di GH Corner. Keesokan harinya pada tanggal 10 Januari 2020, yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah juga telah meresmikan Rumah Tamu Zon Jawa 34 di Semarang. Lokasi Rumah Tamu Zon yang baru ini tak berapa jauh dari Rumah Tamu Zon yang sebelumnya. Banyak ingatan, teguran dan panduan dari yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah dan yang berbahagia Puan Datuk Ibu Gina Puspita Nasiran. Di antaranya adalah tentang pentingnya untuk serius menjaga kebersihan dan kekemasan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah dan yang berbahagia Puan Datuk Ibu Gina Puspita Nasiran yang terus-menerus melahirkan syiar Islam sebagai agama yang indah, cantik dan berwibawa di Jawa 34 ini. Semoga Islam terus dimenangkan dengan keberkatan Rasulullah dan panduan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 13 Januari 2020, yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah menerima kedatangan Bapak Hasan Toha di Rumah Tamu Zon Jawa 34 Semarang. Bapak Hasan Toha yang merupakan pemilik sebuah percetakan terbesar Al-Quran di Indonesia dan pemilik Yayasan Sultan Agung sudah kenal sangat baik dengan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah. Dalam perjumpaan tersebut, Bapak Hasan Toha sangat memohon panduan dan nasihat untuk diri dan keluarga beliau menjadi orang bertakwa. Saat Bapak Hasan Toha bertanya tentang kabar yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, Bapak Hasan berkali-kali menyatakan kagumnya dengan betapa laju perjuangan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah di mana-mana. Kemudian Bapak Hasan Toha mengajak yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah untuk melawat kawasan yang sedang dibangun untuk GH Corner Semarang nanti. Daerah ini berlokasi di Banyumanik, sekitar 20 menit dari lokasi GH Corner yang sekarang, berada tepat di depan Sekolah Hidayatullah milik Pak Hasan dan kawasan yang cukup banyak rumah makan. Pak Hasan sangat-sangat meminta doa yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah agar semua urusan dimudahkan. Semoga dengan keberkatan Rasulullah dan panduan yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, perjuangan Islam di Semarang khususnya makin dikuatkan, sehingga Allah dan Rasul makin dikenali, dicintai dan dibesarkan. Salah satu hasrat yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah di Kota Medan adalah untuk dibangunkannya premis Ikhwan Mat dan Butcher bersebelahan dengan GH Corner. Pada tanggal 18 Desember 2019, salah seorang ahli lembaga penasihat GISB Holdings yang berbahagia Tuan Datuk Pangeran Fadil Yassin bersama tim beliau telah datang ke Medan dengan tujuan untuk menyahut cita-cita yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah untuk wujudnya Ikhwan Mat dan Butcher di Medan.
Bangunan ini sudah disewa bersamaan dengan bangunan JH Corner yang hampir 1 tahun, tapi Ikhwan Mat dan Butcher belum lagi terbangun. Yang berbahagia Tuan Datuk Pangeran Fadil Yassin bersama dengan Timbalan Pengarah Zon Sumatera 24, Tuan Ridwan Ali Sabi, turun langsung untuk memberi panduan-panduan dan juga meluangkan masa mengunjungi premis-premis lain serta membawa para RPU berekspedisi, berbincang untuk memberi kekuatan agar segera mulai kerja renovasi. Cadangan-cadangan yang diusulkan pada owner untuk mengubah suai bahagian dalam bangunan juga disetujui. Kerja-kerja renovasi dimulai dengan menebuk dinding pemisah 2 ruko di lantai bawah, dilanjutkan dengan kerja-kerja lainnya seperti pengemasan lampu-lampu, pembuatan tabletop untuk pemotongan ayam dan daging, bilik potong dan bilik cool room, penyelesaian gondola, pemasangan shilling, pembuatan meja kasir dan lain-lain. Hingga kini, kerja-kerja renovasi terus dilakukan. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Datuk Muhammad Rashidi Abdullah, yang berbahagia Tuan Datuk Pangeran Fadil Yassin. Semoga segera terbangun premis Ikhwan Mat dan Ikhwan Butcher sebagai salah satu syiar Islam bagi masyarakat di Kota Medan. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ajwad At-Tamimi bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Sohail bin Muhammad melaporkan dari bilik berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW pada 2 Januari 2020 di atas jemputan Syekh Sulaiman, Syekh Hisham Kabbani yang merupakan Khalifah Tarikat Naqsyabandi telah hadir ke Villa GISB Holdings, Madinah. Kita ikuti berita sepenuhnya. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah pada 2 Januari 2020 di atas jemputan Syekh Sulaiman, Syekh Hisham Kabbani yang merupakan Khalifah Tarikat Naqsyabandi telah hadir ke Villa GISB Holdings, Madinah. Di dalam kenderaan, Syekh Sulaiman telah menerangkan kepada Syekh Hisham mengenai GISB Holdings dalam bahasa Inggeris dan memaklumkan pemimpin GISB Holdings di Mekah dan Madinah ialah Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Syekh Sulaiman juga memberitahu bahawa jemputan ini adalah dari Tuan Nasruddin sendiri. Syekh Hisham mengucapkan terima kasih. Setiba di Villa Madinah, rombongan masuk sambil berselawat. Apabila melihat frame gambar serban Rasulullah dan cop mohor baginda, Syekh Hisham terus duduk di situ. Program berubah dari surau ke Dewan Kuliah dan tayangan. Tetamu yang datang dari jemaah Syekh Hisham Kabbani seramai 28 orang terdiri daripada 20 orang lelaki dan 8 orang muslimah. Manakala dari jemaah Syekh Sulaiman pula seramai 7 orang lelaki. Program dimulakan dengan zikir dan maulid yang sangat berkat bersama-sama seorang yang sangat berkat. Pembantu peribadi Syekh Hisham memaklumkan sepanjang ziarah di Madinah, Syekh paling suka ke rumah ini. Di sini Syekh paling sediasa. Selesai majlis, rombongan dibawa ke tingkat atas untuk jamuan. Yang Mulia Syekh Hisham dijamu di meja makan bersama 8 orang yang lain. Ketika makan, Syekh Sulaiman memberitahu Syekh Hisham bahawa Syekh Nasir mewakilkan mereka, staf GISB Holdings, untuk menjalankan tugas dan berdakwah dan mereka menetap di Madinah. Syekh Hisham berkata, Syekh Nasir adalah dari kalangan orang yang pemurah dan suka muliakan orang. Syekh Sulaiman bertanya, Syekh Nasir gembira tak dengan program ini? Begitu hatinya ingin tahu respon Syekh Nasir. Pihak GISB Holdings memberitahu di Malaysia ketika itu jam 2 pagi. InsyaAllah akan diusahakan mendapat respon Tuan Nasruddin. Kru Syekh Hisham memuji kerana seronok dan berkata, saya tak makan di Villa GISB Holdings ini sangat special. Setelah makan, rombongan dibawa turun ke Dewan Kuliah untuk menonton tayangan profil syarikat GISB Holdings. Ketika tayangan profil, semua tetamu sangat mengambil perhatian dan memberi respon yang baik. Setelah tayangan, Syekh Hisham dan rombongan mula beransur untuk pulang ke hotel. Encik Ikrimah menyampaikan salam dari Tuan Nasruddin dan memaklumkan Syekh Nasir juga memimpin di Eropah dan berpusat di Turki. Rombongan Syekh Hisham Kabbani turut berfoto dengan Syekh mereka di hadapan villa. Semua anak-anak murid Syekh Hisham ketika bersalaman ingin mencium tangan staf-staf GISB Holdings kerana memuliakan mereka. Syekh Hisham hendak menghadiahkan buku sejarah Rasulullah SAW, tulisan isterinya yang merupakan anak kepada Syekh Nazim Haqqani, kepada yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali.
Syekh Sulaiman meminta Syekh Hisham menulis nama Tuan Nasruddin pada buku itu. Dan Syekh Hisham bawa kitab tersebut ke hotel untuk tulis nama Tuan Nasruddin. Moga kedatangan Syekh Hisham Kabbani dan rombongan akan menambah eratkan hubungan di antara jemaah tarikat Naqsyabandiyah dengan GISB Holdings yang selama ini banyak bertemu dengan Syekh Mahmud Effendi di Turki. Rindukanmu ya Rasulullah membuatkan Tuan Nasruddin pergi merata dunia mencari-cari pencinta Rasulullah. Akhirnya Allah datangkan sebahagian dari pencinta kekasihnya bertamu di Villa GISB Holdings Madinah. Atas hasrat dan juga panduan yang berbahagia pengarah zon Turki Eropah, Tuan Nasruddin Muhammad Ali, untuk menambah baik lagi ruangan VIP Dewan Restoran Nur Muhammad Istanbul, ia juga adalah atas perbincangan bersama Setiausaha Zon Turki Eropah, Encik Adib At-Tamimi dan Setiausaha Zon Turki Bosnia, Encik Abdul Fidak Nasruddin, demi mewibawakan lagi Dewan tersebut. Alhamdulillah, kerja-kerja berjalan lancar dengan bantuan tim pertukangan seramai 3 orang dari Sarajevo, Bosnia yang sedang transit di Istanbul. Alhamdulillah, kerja-kerja hanya mengambil masa selama hampir 2 minggu. Kos keseluruhan bagi penambahbaikan tersebut menelan belanja sebanyak 22,730 Turki Lira bersamaan RM15,600 Malaysia. Ia juga melibatkan penyediaan kemudahan seperti projektor, sistem pembesar suara, meja mesyuarat, tandas dan pengubah suaian shilling yang dihiasi lampu LED dengan rega bentuk bunga tulip dan capal. Ia juga adalah persediaan untuk menerima tempahan-tempahan sewa ruang restoran untuk badan-badan kerajaan dan NGO bagi mengadakan program bersama pelajar-pelajar Indonesia maupun pelajar-pelajar Malaysia yang datang berkunjung. Kadar bayaran sewa yang ditetapkan ialah sekiranya melebihi 800 Turki Lira, pihak restoran Nur Muhammad Istanbul tidak akan mengenakan bayaran ruangan dewan selama 1 jam. Tetapi 1 jam seterusnya akan dikenakan bayaran sebanyak 100 Turki Lira. Alhamdulillah, setakat ini telah menerima tempahan makanan dan dewan dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia untuk mengadakan program. Antara kemudahan lain yang disediakan ialah sebuah surau yang sangat selesa dan berwibawa. Semoga restoran Nur Muhammad Istanbul bertambah meriah dengan adanya penyediaan dewan tersebut untuk memberi manfaat dan kemudahan kepada tetamu yang datang berkunjung. Setiap tetamu yang datang membawa rahmat dan perginya pula penghapusan dosa, agar Islam yang dibawa oleh GISB Holdings Turki bertambah indah dan wibawa di hati masyarakat dunia untuk mereka turut mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Atas keberkatan baginda Rasulullah SAW pada tarikh 22 Disember 2019, bumi Mesir telah diziarahi yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pengerusi lembaga penasihat GISB Holdings, juga pengarah zon Mesir, bersama yang berbahagia Puan Aziah Muhammad Jani dan Encik Syurabil Amran setiba dari bumi Haramain. Dalam jarah ringkas yang berbahagia Tuan Nasruddin selama 4 hari ke Mesir kali ini, yang berbahagia Tuan Nasruddin telah menyusun dan memenuhi beberapa jemputan dari kenalan rapat yang sangat sayang dan memuliakan yang berbahagia Tuan Nasruddin. Atas kuat keinginan hati untuk bertemu dengan yang berbahagia Tuan Nasruddin, Dr. Alak telah menempuh 3 jam perjalanan dalam keadaan kakinya patah ketika itu, bertolak dari kampungnya ke Villa GISB Holdings yang terletak di Kahirah. Pada malam itu, yang berbahagia Tuan Nasruddin telah mengadakan satu majlis kasih sayang untuk meraihkan Dr. Alak bersama 2 orang kawannya. Jamuan makan malam tersebut dihidang dengan menu masakan Arab. Antara yang dibincangkan dan ditanyakan dari yang berbahagia Tuan Nasruddin kepada Dr. Sidi Alak ialah berkenaan penyewaan dan penjualan tanah di Mesir ini. Kerana hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin ingin menyewa atau membeli sebidang tanah di Mesir ini untuk dijadikan satu perkampungan Islam model, yang mana di situ ingin dibangunkan sekolah, asrama, masjid, klinik, kilang-kilang pemprosesan makanan, peternakan, pertanian dan beberapa pembangunan lagi. Hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin ini telah disampaikan kepada Dr. Alak, dan atas sayang dan jatuh hatinya Dr. Alak kepada yang berbahagia Tuan Nasruddin, Dr. Alak bersungguh-sungguh menyahut hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin dengan ingin membawa yang berbahagia Tuan Nasruddin ke tanahnya yang mana di situ sedang dibangunkan pembangunan untuk projek peternakan ayam. Pada keesokan harinya telah disusun satu perjalanan ekspedisi menuju ke Buhaira, iaitu kawasan ladang Dr. Alak yang diketuai oleh yang berbahagia Tuan Nasruddin dan diiringi yang berbahagia Puan Aziah, Puan Tengku Saizan, Encik Syurabil serta 3 orang remaja pemilik ummah yang lain. Sepanjang dalam perjalanan ekspedisi menuju ke ladang Dr. Alak telah diisi perkongsian, teguran dan nasihat membina dari yang berbahagia Tuan Nasruddin. Antara yang dinasihatkan oleh yang berbahagia Tuan Nasruddin kepada RPU khususnya yang mengikuti ekspedisi kali ini
Diingatkan peranan sebagai RPU yang sepatutnya sangat membantu dan peka dalam setiap keadaan. Ketibaan rombongan yang berbahagia Tuan Nasiruddin di ladang peternakan ayam Dr. Alak di Buhaira telah disambut oleh Dr. Hazim, abang kepada Dr. Alak, yang mewakili Dr. Alak ketika itu ada urusan lain. Yang berbahagia Tuan Nasiruddin serta rombongan telah dibawa melihat dan meninjau di setiap kawasan yang sedang dibangunkan. Tanah tersebut berkeluasan 10 faddan bersamaan 11 ekar. Menurut Dr. Azim, ianya boleh memuatkan 8 buah rumah ternakan berkapasiti 100,000 ekor ayam. Rumah ayam yang sedang dibina ini adalah projek perkongsian Dr. Alak bersama kerabat terdekatnya, iaitu Haji Ramadan. Dr. Azim juga menunjukkan sistem rumah ayam yang sedang dibuat ini, yang mana lebih moden berbanding dengan rumah ayam kepunyaan Dr. Alak yang lama, dengan menggunakan bekas ayam dan sistem minuman yang sistematik, yang berkualiti yang dibawa dari Turki, juga pengaliran udara dan sistem kawalan suhu yang terkini. Di tanah ini juga sedang dibina masjid dan asrama yang luas dan selesa untuk para petugas yang bertugas di rumah ayam ini nanti. Antara yang dibincangkan yang berbahagia Tuan Nasiruddin bersama Dr. Alak berkenaan tanah yang sedang dibina ini ialah perbincangan dalam usaha sama yang akan dijalankan atas hasrat yang berbahagia Tuan Nasiruddin untuk tempat ini dijadikan one-stop Islamic Village. Dr. Azim juga memaklumkan berkenaan tanah yang lain yang mempunyai keluasan 30 faddan bersamaan 33 ekar. Setelah itu, yang berbahagia Tuan Nasiruddin dan rombongan telah dibawa ke ladang limau milik Dr. Alak. Demi meraihkan dan memuliakan yang berbahagia Tuan Nasiruddin, Dr. Sidi Alak meminta Dr. Azim untuk memastikan yang berbahagia Tuan Nasiruddin serta rombongan membawa balik limau dari ladangnya sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke Kahirah. Begitulah bantuan yang Allah datangkan kepada orang yang mengusahakan takwa, diberi jalan dan dimudahkan. Semoga Islam terus diwibawakan dan menjadi model untuk diikuti. Musafir adalah tradisi orang-orang saleh. Ianya bukan hanya sekadar dapat melihat keindahan alam, tapi untuk menambahkan rasa-rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Rasa syukur kita kepada Tuhan yang menjadikan alam, di samping dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara sesama. Atas keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasih Allah, satu perjalanan ekspedisi ke Aqabah yang diketuai sendiri oleh pengarah Zon Syam yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan Puan Anisah Murad bersama remaja pembela ummah. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, satu perjalanan ekspedisi ke Aqabah selama 3 hari 2 malam yang diketuai sendiri oleh pengarah Zon Syam yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan Puan Anisah Murad bersama 8 orang para RPUL dan RPUM. Tujuan utama adalah untuk lebih mengeratkan lagi silaturahim dengan menziarahi Ustaz Ali, kenalan lama GISB Holdings. Sepanjang 3 jam perjalanan ekspedisi, yang berbahagia Tuan Nik Hazani teruslah memimpin, memberi berbagai panduan dan bimbingan, perkongsian rasa serta sesi soal jawab. Rombongan seramai 10 orang telah tiba di Aqabah sekitar jam 2.30 petang dan menginap di Hotel Ahlam selama 2 malam. Ustaz Ali dan keluarga sangat terhibur dan gembira dengan kedatangan yang berbahagia Tuan Nik Hazani dan teramat rindu untuk bertemu, juga merasakan kehadiran yang berbahagia Tuan Nik Hazani, memberi ketenangan, kebahagiaan dan keceriaan kepadanya dan keluarganya. Selama 2 hari, Ustaz Ali dan anak-anaknya menunggu ketibaan yang berbahagia Tuan Nik Hazani di Aqabah setelah mengetahui yang berbahagia Tuan Nik Hazani akan datang menziarahinya. Katanya lagi, kedatangan yang berbahagia Tuan Nik Hazani telah mengubat kerinduan seluruh warga Aqabah. Antara perkongsian dari yang berbahagia Tuan Nik Hazani, sebab apa Tuhan jadikan pokok itu berwarna hijau? Engkau jadikan segala-galanya untuk manusia, bukan untuk mereka leka, tapi untuk manusia sentiasa terhubung denganmu. Engkau jadikan pokok-pokok menghijau, supaya hamba-Mu tahu mereka ada Tuhan yang mewarnakan pokok sebegitu rupa. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani turut meraikan keluarga Ustaz Ali dengan menjamu mereka dan membeli barang-barang keperluan masak dan keperluan anak-anak seperti pakaian dan mainan. Dia sangat merasakan jiwanya terisi dengan kedatangan yang berbahagia Tuan Nik Hazani dan berhajat untuk menghantar anaknya ke Malaysia untuk berada di bawah sistem pendidikan syarikat GISB Holdings kerana risaukan sistem pendidikan yang sudah rosak. Moga dengan ziarah kali ini dapat terus dikuatkan silaturahim sesama agar kami dan mereka semua mendapat Allah dan Rasul. Dengan kasih sayang Tuhan dan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, restoran Nurul Malaysia Aman terus dikunjungi oleh pelanggan dari pelbagai negara. Selain tempahan catering dari syarikat travel dan persendirian, ada juga yang memilih restoran Nurul Malaysia Aman untuk pertemuan ahli keluarga mereka.
pada 10 hari bulan Januari 2020, Dr. Hani Ahmed Ibrahim Syukri dan beberapa orang ahli keluarganya telah datang ke restoran Nur Malaysia Aman. Oleh kerana sangat berpuas hati dengan makanan yang dimakan, beliau menempah makanan untuk 25 orang ahli keluarganya untuk keesokan harinya pula. Timbalan Pengarah Zon Syam yang berbahagia Tuan Harun Taat sempat bertemu dan bermesra dengannya. Apabila diperkenalkan syarikat GISB Holdings melalui profil yang ditayangkan, beliau sangat kagum dan tertarik hati. Dr. Hani berasal dari Terengganu, Malaysia. Kini bertugas sebagai Doktor Microbiological di Hospital University King Abdul Aziz, Arab Saudi dan telah lama menetap di Jeddah, Arab Saudi. Berkahwin dengan wanita berasal dari Pakistan dan dikurniakan seorang anak, manakala adiknya pula berkahwin dengan pemuda berasal dari Jordan dan menetap di Jordan. Untuk memperkenalkan makanan Malaysia kepada ahli keluarga mereka di sini, Dr. Hani telah menempah pelbagai makanan cita rasa Melayu seperti set sate daging dan ayam dengan nasi impit, nasi putih, ikan cepura steam, ikan cepura 3 rasa, ayam goreng, sayur bayam goreng, kari daging, ayam masak kicap, bihun goreng Singapura, kerepek kentang dan sirap lemon ice. Beliau sangat berpuas hati dan rasa sangat gembira dengan makanan yang sedap memenuhi cita rasa mereka dan sangat berterima kasih atas layanan yang diberikan kepada mereka. Moga-moga dengan kita hiburkan hamba Allah, Allah akan hiburkan kita. Pelanggan yang datang adalah tetamu dan perlu dilayan sebaiknya. Begitulah didikan yang diterapkan kepada seluruh staf GISB Holdings. Tetamu yang datang membawa rahmat dan perginya penghapusan dosa-dosa. Kita beralih ke isu semasa negara Turki. Selepas Wahabi, kini giliran Syiah. Kini setelah 30 tahun berlalu, Timur Tengah yang kaya dengan hasil minyak telah berjaya dikuasai dan diperkotak-katikkan melalui tangan-tangan warganya sendiri. Dengan bantuan Arab Saudi dan UAE yang dijinakkan dengan kuasa petrodolar, Amerika Syarikat bertapak kukuh di semenanjung antara dua kuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet ketika itu. Setiap perubahan dan pergolakan politik semuanya hasil campur tangan Amerika Syarikat dan Barat. Bermula dari sebelum Perang Dunia Kedua, Iran yang diperintah oleh kerajaan monarki Reza Shah Pahlavi mendapat sokongan British yang memonopoli hasil minyaknya. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat mula membantu British yang melemah kesan kejatuhan ekonominya akibat perang. Pada tahun 1952, pernah berlaku tentangan terhadap Barat oleh Perdana Menteri Iran ketika itu Muhammad Mossadegh yang telah mendapat sokongan Parlimen untuk menasionalisasikan semula perusahaan minyaknya. Shah Iran digulingkan dan hubungan diplomatik dengan United Kingdom diputuskan. Perusahaan minyak menjadi milik negara sepenuhnya.
Namun tidak lama kemudian, Amerika Syarikat melalui Badan Persikan Amerika Syarikat CIA dan Persikan British M16 telah mengadakan kudeta dan menyingkirkan Mossadegh dan mengembalikan kuasa pemerintahan monarki. Seterusnya pada tahun 1978, ketika pemerintahan monarki Shah Iran mendapat tentangan rakyat kerana kezalimannya, Amerika Syarikat memberi sokongan kepada gerakan revolusi oleh rakyat hingga berlakulah revolusi Iran pada tahun 1979 dan Iran berubah menjadi negara republik menggantikan sistem monarki. Dan kini Amerika Syarikat sedang menyucuk jarumnya untuk menjadikan Iran seperti Arab Saudi. Desakan rakyat kepada perubahan corak pemerintahan tertutup oleh kerajaan Syiah kian meningkat. Amerika Syarikat dan Barat memang sentiasa mengintai peluang untuk menjatuhkan Islam dan mendorong kebangkitan rakyat, khususnya golongan pemuda dan pemudinya. Namun kewujudan individu seperti Major Jeneral Qasim Sulaiman sebagai panglima tentera yang berpengaruh dan sangat mempertahankan kerajaan, khususnya Syiah, bakal menjadi penghalang kepada Amerika Syarikat. Rentetan peristiwa serangan ke atas kapal tangki di Selat Hormuz, serangan ke atas drone milik tentera Amerika Syarikat dan serangan drone ke atas loji minyak Aramco milik Arab Saudi, walaupun tidak dipastikan siapa yang bertanggungjawab, sama ada Qasim Sulaiman atau oleh CIA sendiri, namun ia telah meningkatkan ketegangan hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran, lantas menjadi alasan kukuh untuk Amerika Syarikat bertindak balas. Maka Amerika Syarikat bertindak membunuh Qasim Sulaiman, lantas mencetuskan kebimbangan kepada tercetusnya Perang Dunia Ketiga. Namun kematian Qasim sebenarnya melegakan pemerintahan Iran yang sedang menghadapi desakan besar-besaran dari rakyat yang inginkan rombakan pemerintahan negara mereka. Justru, bagi menjaga hati sebahagian pihak yang masih mempertahankan sistem negara, maka Iran bertindak balas dengan mengebom 2 pangkalan tentera Amerika Syarikat di Iraq, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dengan demikian, operasi menetralisasikan fahaman Syiah di Iran akan bertambah lancar. Kelak Iran akan menjejaki Arab Saudi yang dikuasai oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Ini akan membuka laluan selesa kepada Barat untuk menguasai negara-negara umat Islam sebelah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di era 2020 ini, persaingan antara Islam dan Barat semakin meningkat. Turki mengikuti perkembangan ini dan sedang berusaha membina kekuatan baru negara-negara Islam seperti yang disuarakan ketika KL Summit 2019 di Malaysia penghujung tahun lalu. Para pembela kebenaran teruslah bermuhasabah agar segala kelemahan, kekurangan dan halangan untuk mencapai ketakwaan itu dapat diatasi bersama. Allah pembela orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Jasiyah ayat 19. Industri tentera Turki makin diwibawakan. Turki terus membuktikan kelayakannya berada di kalangan 10 negara terkuat ketenteraan di dunia dengan membina sendiri jet pejuang, kapal perang dan juga kapal selam. Projek jet pejuang nasional yang bakal menggantikan F-16 buatan Amerika Syarikat dipertingkatkan dengan pembinaan enjin jet oleh syarikat tempatan yang dijangka berada di udara menjelang 2029. Dengan izin Allah dan keberkatan Rasulullah SAW dan para pejuang kebenaran, Turki diberi kekuatan keuangan dan kepakaran yang mencukupi bagi membina sendiri kapal perang dan kapal selamnya. Turki juga dianugerahkan Allah kekuatan diplomasi yang tinggi serta kekuatan tentera yang berwibawa untuk terus menerajui barisan hadapan Islam buat masa ini. Mutakhir ini mengikut laporan agensi berita Anadolu, pengerusi industri aeroangkasa Turki, Temel Kotil, telah mempelawa Malaysia untuk menjadi rakan kongsi dalam projek jet pejuangnya berdasarkan potensi yang ada pada Malaysia. Malaysia adalah pengeluar komponen kompozit yang digunakan dalam pembinaan pesawat terbang. 70% dari komponen pesawat Airbus A320 buatan Perancis adalah dalam bidang teknologi, namun sistem Islam boleh mengatasi mereka dalam masa yang singkat dan akan memeranjatkan dunia. Dengan syarat takwa ghairah diusahakan, serius dimuhasabahkan dan benar-benar rasih di dalam hati para pembela kebenaran.
Sekian saja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan tugas dari Bilik Berita Turki, Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Orang mukmin yang sejati itu, kalaupun dia tidak menolak nikmat dunia, tapi nikmat itu dia tidak jadikan rebutan, ia boleh bertolak ansur dengan orang lain. Sebagai penutup, saksikan video sedutan khas ekspedisi Remaja Pembela Ummah siri kedua yang berlangsung baru-baru ini. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum. Rusak musnah dan hancurnya ummah, ertinya ia berpunca dari kematian hati suci. Manusia kehilangan arah menuju Tuhan angkara nafsu yang sentiasa berkehendak. Jahatnya memisahkan hamba dari Allah. Akhirnya matilah jiwa ummah, dipenuhi dosa. Pembela ummah yang sangat dikehendaki, engkau sangat ditunggu dan dinantikan. Model dan ikutan agama, bangsa dan negara. Bila lagi dirimu bersedia membela ummah, edarkanlah hatimu pada Allah dan Rasul. Latihlah dirimu dan hatimu mentaati pemimpin, agar diri dan jiwamu matang dan berwibawa. Muhammad memerlukan pimpinan, memimpin, memperkenalkan Allah Rasulnya. Mulakan dari diri, keluarga dan masyarakat. Allah ditakuti, Rasul dirindui, pemimpin ditaati. Hasrat pemimpin tercapai dan direalisasikan. Wahai remaja, dirimu adalah aset yang terbesar. Rusaknya diri, maka hancurlah harapan agama, bangsa dan negara. Korbankanlah jiwamu, tenagamu dan pikiranmu untuk membuktikan cintamu pada agama, bangsa dan negara. Marilah sama-sama kita takutkan Tuhan, juga rindukan Nabi dan mentaati pemimpin untuk membuat pembelaan terhadap agama Islam.